Dan kita mutekan dulu rakan-rakan, tapi walau macam mana pun kalau ada soalan ya boleh unmutekan mikrofon dan majukan soalannya bila-bila masa dalam masa setengah jam kita bersiaran secara langsung 7.15 hingga 7.45 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jadi kita sekali lagi mengucapkan syukur kepada Allah SWT. Setiap hari perlu kita mengucapkan syukuran, agarnya dengan kita mengucapkan kesyukuran tu Allah akan menambahkan lagi kenikmatannya kepada kita. Dan nikmat yang paling berharga ialah nikmat Islam dan iman, dan seterusnya hidayah daripada Allah SWT, iaitu kita memahami kalamullah, ya, iaitu satu-satunya hidayah, ya, satu-satunya panduan daripada Allah untuk kita menguruskan kehidupan kita di dunia ini agar selaras dengan syiar Islam, dan seterusnya akan membawa kita kepada jalan yang benar, ya, jalan yang betul, dan akhirnya membawa kita ke syurga Allah, insya-Allah. Okay, saya terus kongsikan dengan kalimah seterusnya yang kita masih lagi bincangkan, yang disabitkan dengan huruf akar alif mim nun, mengambil bentuk isim fa'il, ya, mengambil bentuk isim fa'il, wazan keempat. Okay, so kita sudah pun mengupaskan kalimah bimu'minin. Bimu'minin adalah mu'minuna yang digabungkan dengan harfun jabi, dia jadi bimu'minina, ya. Asalnya ialah bi dengan mu'minuna, jadi bila dia gabung dia menjadi bimu'minina, bermakna ini adalah kaedah dipanggilkan jar wa majrur, ya. Jar wa majrur. Semalam kita berkongsikan kalimah yang kedua, mu'minina. Dia hujung dia mu'minina, tapi kaedah yang berbeza, ya. Dia tak sama. Yang ini adalah majrur, ya. Mu'minina adalah majrur, dan di sini adalah mansub. Ya, so dua status yang berbeza, ya. Satu majrur disebabkan oleh harfun jar, tengok ejaan dia sama, ya. Majrur mu'minina dengan mu'minina yang mansub, yang ni majrur dengan yang mansub, ejaan dia sama, ya. Ingat, untuk kalimah kata nama yang jamak, ya, kalimah kata nama yang jamak salim lah, ya. Ini dipanggilkan jamak salim. Keadaan dia mansub dengan keadaan majrur, tulisan dia sama, ya. Yang berbeza ialah keadaan yang marfu'. Marfu' dia nun baris depan diikuti oleh waw dan nun baris atas. Nuna, itu adalah marfu'. Kalau majrur, nina. Kalau mansub, nina. Itu saja, ya. So ada dua corak saja, iaitu nuna dengan nina. Nuna untuk marfu', nina tu untuk mansub
dan majrur. So bagaimana kita tahu konteks dia majrur ataupun mansub? Itu bergantung kepada ayat. Okey. So bermakna ayat yang ketiga ni sama ya. In kuntum mu'minina. Ya, dia adalah kes apa? Khabar kepada kana. Dalam ini ada kana ya. Kuntum tu ialah kana yang digabung dengan tum menjadi kuntum. So dia ada kalimah kana. So apabila ada kana, jadi jumlah dia, ayat dia ada isim kana dan khabar kana. Khabar tu apa dia? Khabar tu ialah cerita dia. Cerita dia. Ya, isim tu apa dia? Isim tu ialah subjek dia. Yang nak dikaitkan dengan kana tu, subjek dia lah tum, iaitu kamu semua tu. So, apa hal dengan kamu semua tu? Itu dipanggilkan khabar dia. Di sini tuan tak ada mubtada, tak ada ya? Mana? Mubtada, khabar. Mubtada'nya apa tu? Bila So, ada khabar, khabar itu untuk mubtada. Mubtada dia ada jumlah dia. Ada ayat mubtada. Sekarang ni bukan ayat mubtada. Ayat kana. Kalau ayat mubtada lah. Yang mubtada dia pun ada khabar dia jugalah. So ada 3 ayat lah ya. Ayat mubtada, ayat kana dengan ayat inna. Inna tu pun banyaklah dia saudara-saudara dia tu ya. Akhawataha, akhawatuha, inna, dia samalah dengan inna, ada isimnya dan ada khabarnya. tuan ada juga mubtada dan digabung dengan khabar ya, mubtada khabar. Dan ini asing lah. Maknanya Ya, memanglah ada ayat nominatif, ayat mubtada lah. ya mubtada. Kalau kata ayat tu bermula dengan Allah, kan? Ya. Kalau dia bermula dengan Allah, Allahu alimun. Kan? Tu Allah tu ialah mubtada, alimun tu khabar dia. Tu ayat mubtada lah tu. Dia cerita tentang Allah. Cerita tentang Allah. Nak mencerita tentang Allah. So dia jadi mubtada. So ayat yang keempat, kalimah keempat, lil mu'minina. Okey, lil mu'mini adalah konstrak yang sama dengan bimu'minina, iaitu jar wa majrur. So apakah bezanya? Ada sikit perbezaannya di antara bimu'minina dengan lil mu'minina, ialah yang ini bimu'minina tanpa alif lam ta'rifah. Ya, tanpa alif lam ta'rifah, bermakna mu'minina sini adalah isim yang nakirah, umum ya. Di sini lil mu'mini, li adalah harfun jar juga, tetapi dia bergabung dengan apa? Al-mu'minuna, tu dia beza dia. So saya kopikan ni, kita buat perbandingan ya. Ambil yang ni, bawa ke Lexilogos. Itu bimu'minina. So bimu'minina kalau kita nak buatkan pecahan dia, kita pun dah buat hari itu, iaitu kita dia adalah bi dengan mu'minuna ya, mu'minuna. So yang ni baris hadapan, yang ni tukar pada waw. Sebelum dia bergabung, dia tidak boleh majrur ya.
Sebelum dia bergabung, dia adalah marfu'. Nah, bila gabung dengan bi, barulah dia menjadi bimu'minina. Okey, sedangkan yang tadi lil mu'mini, itu lil mu'mini, pecahan dia apa? So li itu pun harfun jar. So kita boleh asing apa? Dia adalah satu komponen. Kemudian ini yang tuan-tuan nampak, lam yang mati ni sebenarnya lam di dalam alif lam ta'rifah. Jadi apa yang berlaku ialah bila dia lam bergabung dengan al-mu'min ini, dia hamzah wasal tu gugur, ya. So bermakna di sini tuan-tuan ada hamzah wasal yang digugurkan. So masukkan dia balik. Untuk kalau kita nak melihat komponen dia, so ada terdapat hamzah wasal yang telah digugurkan. Li dengan alif lam ta'rifah, kemudian barulah mu'minuna. Yang ni tukar kepada mu'minuna. Itu dia. Jadi alif lam ta'rifah bila bergabung dengan al-minuna menjadi al-mu'minuna. Bergabung dengan li, dia jadi lil mu'minina, dengan hamzah wasal ni digugurkan dalam tulisan. Ya, so dalam tulisan alif lam ta'rif hamzah wasal ni tidak ada. Tetapi bila menyebut kalimah al-mu'minina ni kena masukkan balik hamzah wasal, ya, sebab kalau tak ada hamzah wasal tak dapat disebut. Bermula dengan lam mati tak dapat disebut. So kena sebut juga alif lam walaupun dia digugurkan. So bermakna hamzah wasal tu hanya digugurkan di dalam tulisan, ya. So di dalam pembacaan, ya, membaca kalimah itu sendiri kena sebutkan al-mu'minuna, ya. So kalau saya gabungkan dua ni, dia akan jadi apa? Yang ni kita boleh gabungkan. Ya, so bila bergabungkan ni dia jadi al. Itu dia, ya. Alif lam ta'rifah bergabung dengan aminu, dia jadi al-mu'minuna. So bermakna lil mu'mini ni adalah gabungan li harfun jar dengan al-mu'minuna. Ya. Maaf Ustaz, muskil. Kalau li saja bagi, bila ada lam tarifah masih bagi je kan? Yalah. Walaupun ada lam tarifah, li bagi, bi dengan li masih makna yang sama lah. Li. Mestilah makna yang sama sebab dia nak gunakan makna tu. Sebab tu dia masuk ke dalam ayat tu. Oh, itu. Dia masukkan tu sebab nak menggunakan makna dia lah. Masih li tu bagilah. Yalah. Dia nak guna makna bagi, jadi masukkan li lah. Oh, ya. Tak bolehlah bertukar makna kan, ya. Ya. Memang ayat tu nak gunakan bagi, jadi bagi dalam bahasa Arab ialah li. Yang muskil tu bila adalah lam tarifah. Alif lam tarifah ni untuk makrifah saja. Oh, bila lil tu, lil pun bagilah. Ya. Macam tadi, macam ni B kan. Bila masukkan B, makna dia dengan. Dengan. Nak masukkan dengan, jadi gunakan B. So bila dah masuk B, makna dia dengan lah. Oh, ya. Tapi dalam ayat ni, dengan ni adalah zaidah, ya. Dia tidak berfungsi, ya. Dia tidak memberi makna dengan, ya. Itu keunikan huruf B ni. Kadang-kadang dia berfungsi, kadang-kadang dia hanya tambahan saja, ya. Tambahan orang Arab cakap macam tu, ya.
wa ma hum bimu'minin. Melayu tak cakap wa ma hum bimu'minin. Melayu cakap wa ma hum mu'minin. Tak ada bi tu. Dia sama'i lah. Ya. Sama ini orang cakap, orang Arab cakap macam tu. Jadi tulisan dia macam tu lah. Okey, lepas tu ni lil mu'minin. So ini straightforward, dia jar wa majrur dengan al mu'minin adalah isim ma'rifah. Yani jar wa majrur, mu'minin isim nakirah, dia tidak ada alif lam ta'rifah, ya. Okey, yang ini wa basyiril mu'minina, masih lagi mu'mini, ya. Dia tidak ada lam, so dia bukannya jar wa majrur, ya. So kalau dia bukan jar wa majrur, so persoalannya al-mu'minina ini kita tahu dia adalah isim ma'rifah lah, ya. Isim ma'rifah. Apakah i'rab dia, ya? Sebab mu'minina tulisan untuk mansub dengan majrur adalah sama. Okey, so yang ni adakah mansub ataupun majrur? So kalau yang ni majrur sebab ada lam harfun jar, ya. Tapi di sini tidak ada. So bermakna kalau tidak ada harfun jar, kita akan tengok ayat tu biasanya dia mukminin adalah mansub sebagai maf'ulun bih, ya. Objek. So kalau objek mesti ada kata kerja dia, iaitu kata kerja dia ialah yang ni, basyiril. Basyiril mu'minin. So al-mu'minina ni adalah objek kepada basyiril ni. Ya, basyiril apa dia? Ya, ini fi'il amar wazan kedua, ya. Daripada basyara dia jadi basyir. Basyir. Asalnya ra ni tidak berbaris, ya. Sebab dia fi'il amar. Asal dia ialah sukun. Tetapi dia sebab dia bertemu dengan hamzah wasal dengan lam ni lam yang mati. Jadi sini sukun dengan sukun tak boleh disebut. So dia kena hidupkan ra ni kepada baris bawah. Jadilah wa basyiril mu'minin, dan beri sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang orang-orang mukminin. So bila sampaikan berita gembira kepada seseorang tu, jadi seseorang tu akan menjadi mansub. Wattaqullah adalah isim, ialah fi'il amar, dan bertakwalah kepada Allah. Ya, so bila bertakwa fi'il amar, Allah jadi objek, ya, objek maf'ulun bih, sebab tu ha tu mengambil baris atas. Sini mansub samalah, sini pun mansub, tapi sini mansub yang mufrad, singular. Ini mansub yang jamak. Wa'lamu sama juga, iaitu fi'il amar jamak, ya, dan ketahuilah annakum, sesungguhnya kamu, ya. Sesungguhnya kamu mulaqu, ya, kamu nanti akan bertemu dengan nya tu siapa? Allah sinilah, ya, bertemu dengan Allah. Wa basyiril mu'minin, jadi dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Sebab apa? Orang beriman kalau dapat bertemu Allah, itu satu berita gembira, ya. Kalau orang yang tak beriman bertemu dengan Allah, satu kesusahan. Bukannya berita gembira, ya. Kalau boleh mereka tak nak bertemu dengan Allah, ya, sebab mereka tidak beriman dengan Allah. Jadi mereka tak mahu, atau satu berita bad news lah, berita buruk bagi orang-orang yang
kafir, ya. Orang kafirun kalau bertemu dengan Allah adalah berita buruk. Ya, sedangkan orang mukminin dapat bertemu Allah, satu berita yang sangat baik, ya, bagi orang-orang yang beriman, ya. Sebab tu kita pastikan yang kita beriman, ya. Tuan-tuan, Islam dengan iman adalah dua perkara yang berbeza, ya. Islam, ada orang Islam tak semestinya beriman. Tapi biasanya untuk menjadi beriman kena Islam dululah. Islam tu syarat, ya, syarat yang pertama, lepas tu barulah, ya, beriman. Okey, yang ini straightforward sebab dia sama dengan yang atas kita dah buat, patutnya kita kenal lah. So ada 3 sekarang kes. In kuntum mu'minin, in kuntum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Yang tadi tu maknanya Allah tu maf'ulun bih. Mana tadi ya? Ayat. Ya. Wa basyiril mu'minin. Dia ada 3 cerita sini, ya. Maf'ulun bih. Satu cerita yang ni. Attaqullah. Wattaqullah. Itu satu cerita, iaitu satu arahan. Kemudian arahan kedua ialah wa'lamu annakum mulaqu. Itu arahan kedua. Yang arahan pertama ialah bertakwalah kepada Allah. Arahan kedua ialah ketahuilah, ya, ketahuilah yang kamu semua akan berjumpa dengan Allah. Ini boleh tak kita cakap wa'lamu annakum subject predicate. Apa tadi, mubtada khabar, annakum mulaqu. Subject predicate. Wa'lamu amar. Ya. Annakum mulaqu. Apa subject predicate ni? Subjek dia mula dengan subjek lah. Ini mula dengan fi'il amar. Oh, amar. Kan? Amar. Bukan subjek. So okay, so amar, so ini annakum mulaqu ialah maf'ulun bih juga. Annakum mulaqu ni kepada wa'lamu ni. Ayat je lah. Oh, ayat aja. Ayat jumlah lah untuk wa'lamu tu. Apa yang nak tak diketahui tu ialah annakum mulaqu. Oh, ada apa? Ya. So yang ni yang ni boleh dikatakan dia mengambil jumlah anna ni sama dengan inna. So kalau inna, mana kum ni lah isim anna. Mulaqu ni ialah khabar kepada anna lah. So khabar boleh mengambil juga dalam bentuk separuh ayat lah, ya. Ini kita mulaqu, pertemuan dengannya. So itu khabar lah kepada anna sebab dia juga inna. So yang ni mansub, yang ni marfu'. Keseluruhan ni, ya, adalah dikira khabar lah kepada anna tu. Jadi so dia satu ayat lah, ya, satu ayat anna, jumlah anna kepada wa'lamu tu. Okey, so ini pun satu lagi lah, iaitu fi'il amal bila so ada dia punya objek dia. Okey. Yang ni, alright, ini dengan ni pun dah sama, ya. So boleh kenal dia, ya. Okey. Ini samalah, ittaqullah wattaqullah. Semua tu dia jadi objek. Wazaru ma baqiya minal riba. Ini pun fi'il amar jugalah, ya. Wazaru mana tinggalkanlah ma apa-apa baki
daripada Riba. riba. Ini untuk orang Islam, arahan untuk meninggalkan riba. In kuntum mu'minin sama dengan ni. So mu'minin adalah mansub. Dia isim, dia khabar kana. Ya, khabar kana yang mansub. Okey. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Yang ni apa? Marfu' lah. Ya. Jelas non bari depan waw nun maknanya marfu', ada alif lam ta'rifah makna dia isim ma'rifah. Ya. Dan waw sini adalah waw atifah lah, ya. Waw atifah untuk menambah apa? Rabbi, dari Tuhannya dan juga orang-orang yang beriman. Ya. Amanal rasulu, maknanya rasul itu amanah. Dia fa'il kepada amanah, maknanya rasul itu telah, ya, beriman. Beriman dengan apa? Bima unzila ilaihi, ya, dengan apa yang yang telah diturunkan kepadanya. Nya itu siapa? Rasul ni. Hi sini ialah rasulnya. Dan apa yang telah diturunkan daripada siapa? Mir rabbihi. Mir rabbihi ialah daripada Tuhannya Allah lah. Wal mu'minun, dan juga orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman tu maknanya dalam ayat ni apa maksud dia? Juga beriman, ya, dengan apa-apa yang diturunkan kepada mereka lah, ya. Kalau kita nak konteks ni, ini ilahi tu sebab rasul seorang. Kalau wal mu'minun tu mereka juga juga beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada rasul, ya, rasul-rasul lah, yang kitab-kitab tu termasukkan. So dia mengambil subject matter, ya, dia subjek dalam konteks ni, sebab tu dia marfu'. Okey, la yattakhizil mu'minuna, dia marfu'. Marfu' bermakna dia subjek, ya, fa'il. So fa'il kepada siapa? Fa'il kepada kalimah yattakhiz, ya. So asalnya ialah ya la yattakhiz. Sini asalnya ialah sukun, ya, dalam bentuk jazam, ya, sebab perkara ni belum berlaku. Tidaklah orang-orang mukmin tu mengambil, ya, yattakhizi maknanya mengambil. Mengambil apa? Al-kafirina. So al-yanun menunjukkan mansub. Sebab al-kafirina adalah objek kepada yattakhizi. Siapakah fa'ilnya? Al-mu'minun, ya. Jadi tidaklah orang-orang mukmin tu mengambil. So tidaklah ni adalah dalam bentuk bentuk amar indirect, dia panggil, ya. Amar yang membawa ini, dan janganlah, ataupun hendaknya tidaklah, itu maksud dia. Dannya tidaklah orang-orang beriman itu mengambil orang-orang kafir. So dia jadi objek lah. Aulia, aulia ialah jamak kepada waliyun, ya. Aulia, jadi dia kenalah bari atas lah, ya, sebab dia maf'ulun bih. Ya, bila seorang tu mengambil seseorang tu menjadi pelindung, dia akan jadi maf'ulun bih, sebab tu dia bari di atas. Ya.
Okey, so ini bagi mereka yang baru belajar hamzah qata' di hujung kalimah, ni contoh dia lah ya. Yang ni dipanggilkan alif mamdudah dah. Ya, mamdudah sebenarnya kalau ejaan yang betul, ini ejaan ni tak berapa tepat ya. Ejaan yang betul dia kena ada tanda panjang atas tu kerana dia alif mamdudah ya, iaitu berkait dengan mad wajib muttasil ya, yang dibacakan sepanjang 5 harakat. Aulia amin ya, 5 harakat. Ni panggilkan alif mamdudah. Dan hamzah qata' tu apabila berada selepas alif mad, dia tidak boleh mengambil kaki ya. So dia tidak ada kaki tu ya, kaki alif ke kaki waw ke tidak ada. Sebab apa? Sebab dia mengikuti alif mad, tidak boleh mengambil kaki ya. Min duni, mindu dari sisi ataupun selain dari. Min duni dari selain dari duni ya. Ini adalah harfun jar. Okey, duni ialah isim zaraf makan ya, isim zaraf makan. Jadi yang ini adalah majrur. Al-mu'minin di sini adalah majrur. Ya, itu cara nak mengenal status setiap kalimah tu ya. I'rab itu penting untuk kita mengenal supaya kita tahu konteks dia dalam ayat tu macam mana ya. Ni la nafiyah, yakni fi'il mudhari' majzum ya, fi'il mudhari' majzum, tetapi zal tu dihidupkan. Apakah kita nak mengenal cara nak tahu yang zal tu adalah dihidupkan daripada daripada sukun? Sebab fi'il, kalimah fi'il tidak boleh mengambil baris bawah ya. Sebab baris bawah hanya digunakan oleh kata nama, menjadikan kata nama tu majrur. Tapi kata kerja tidak boleh majrur. Dia tidak ada baris bawah. So bermakna kalau kata kerja ada baris bawah, zal tu bermakna dia adalah yang dihidupkan ya. So bermakna asal dia ialah sukun. Sukun dihidupkan. Sebab apa perlu dihidup? Sebab bertemu dengan lam yang mati, lam sukun. Sebab tu dia perlu, zal ni dia perlu dihidupkan. So bila dihidupkan dia mengambil baris bawah. So baris bawah ni bukan baris yang original dia. Ya, original dia ialah baris depan. So menjadikan dia kalimah yang fi'il yang majzum ya, yang majzum. Ya, yani mansub, yani marfu', yani mansub. Mindu jar wa majrur, yani idhafah. Ya, idhafah, bila idhafah al-mu'minin adalah mudhafun ilaih yang majrur ya. Yani ni sama ya, dia cuma nak ayat yang sama, dia nak menerangkan yang tadi dia nak highlight al-mu'minuna, yang ni nak highlightkan al-mu'minina. So dua kalimah al-mu'minuna dalam ayat yang sama, tetapi konteks dia, status dia berbeza. Ya, sebab tu kita kena belajar i'rab ya. Yang ni nampak al-mu'minuna juga, tapi dia tak boleh majrur, dia kena marfu'. Yang ni al-mu'minina orang yang sama ya, tapi dia kena mengambil majrur ya. Sebab yang ni adalah fa'il kepada ya taizi, dia kena marfu'. Yang ni mudhafu ilaih kepada min duni ni, dia kena majrur ya. Okey, yang ni kita dah kenal. Kuntum wallahu waliyul mu'minin. Ya, sekarang ni tengok al-mu'minin ni sama dengan ni. Al-mu'mini, so adakah dia majrur ataupun mansub? Ya. Tengok konteks ayat tu ya. Ya. Okey. Yang ni kalau nak katakan mubtada tadi, inilah. Inilah wallahu, dia mubtada lah. Ya. Waliyul mu'mini, ini dia punya khabar dia. Khabar Allah tu siapa? Waliyul mu'minin. Tu khabar kepada Allah lah. So khabar dia mengambil bentuk jumlah ya.
ataupun syibhul jumlah, ya, waliyul mukminin, sebab dia ngambil ini apa ni? Ini idhafah. So khabar dia ni dalam bentuk idhafah. So bila idhafah, al-mu'minina adalah mudhafun ilaih yang majrur. Ya, so dia sama dengan ni. Yang ni idhafah, yang ni mudhaf, yang ni mudhafun ilaih. So al-mu'minina adalah majrur. Sadaqallahul azim. Ya, kita sampai hari ini situ saja. Besok kita akan sambung lagi melihat kalimah-kalimah yang hampir-hampir sama, ya, cuma kita nak mengenal macam mana konteks kalimah tu di dalam ayat itu, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.